Kekalahan wakil perseorangan negara di Kejohanan Badminton Asia di Dubai ketika ini membawa kepada mesej tersendiri buat barisan kejurulatihan untuk menganalisa dan juga postmortem prestasi merudum yang dilalui Eng Ziyong dan Lee Zijia. Enggan tekan butang panik, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Badminton Malaysia ABM Michelle Chai menegaskan saingan yang menjadi pengkhususan buat perseorangan itu di Piala Sudirman nanti. Michelle turut mengakui situasi yang melanda pemain negara menghadirkan cabaran buat jurulatih negara mencari jalan penyelesaian demi memastikan prestasi taruhan terbaik negara berada di kemuncak permainan. I think that we are confident of the training program that is planned for him. And sekarang pun kita, as you know, kita ada Datuk Lee Chong Wei yang sudah dinamakan sebagai, yang kita telah calonkan sebagai RTG team manager. So he's also ada input dia dari segi how we can help Ziyong to improve. Kita pun ada untuk preparation ke Sudirman Cup, kita ada Roslyn and Yuhok who are both coming in. I mean, you know, Sudirman is a team event, so it's all the players need to play their part lah. Jadi kalau kita tengok dari segi ranking of our players, it's about how to get them to play at the level that kita tahu dia boleh main. That's the challenge. Dalam pada itu, Michelle menegaskan tiada keperluan untuk menambah baik struktur jurulatih perseorangan negara sekaligus menepis dakwaan Liu Darren yang baru mengumumkan persaraannya akan dipanggil menambah tenaga kepakaran di BAM. I'm sure if, you know, the doors are always open to anyone. Depending on, you know, banyak faktor. Satu, kekosongan dalam barisan kejurulatihan sini. Dua, the coaching experience and coaching qualification. Jadi bila, and then of course tiga, sama ada orang yang kita nak minta datang tu ada minat nak datang ke tak kan. Not at the moment, because at the moment of course we have Chung Han leading the men singles. Kita pun ada Coach Hendrawan, Siubok dengan Yogendran. Both Coach Siubok and Yogendran working with the more younger players. And of course Coach Hendrawan pegang Ziyong lah. Okey, jom kita recap semula pencapaian Liu Darren. Antara pencapaian terbaiknya adalah muncul juara di Terbuka Perancis pada tahun 2012. Saya ingat lagi Tammy Lily, dia menang. Orang cakap French tau dengan dia. Muka dia blur je cakap French. Pencapaiannya paling latest adalah memenangi pingat gangsa acara perseorangan di Kejohanan Dunia Nanjing. Alright, untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang persaraan Liu Darren, kita bersama dengan bekas pemain nombor 1 dunia, Roslyn Hashim. Apa khabar Bang Lin, dengar ke? Khabar baik, dengar. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sempat juga nak ucapkan Selamat Hari Raya. Okey, back to business. Keputusan Liu Darren untuk bersara, adakah anda merasakan ia satu keputusan yang tepat? Kalau kita nak cakap keputusan yang dia buat ni nak cakap tepat ke tak, itu sebenarnya kita tak boleh bagi jawapan yang betul-betul exactly tepat ke tak, kerana kalau kita lihat actually orang cakap Liu Darren sendiri yang tahu kan. Sebab kalau kita tengok dari segi performance dia ataupun pencapaian dia lately ni memang kurang baik lah kan. Kalau dia dah buat keputusan untuk bersara, saya rasa itu keputusan yang dia sendiri yang buat keputusan yang mana yang terbaik lah untuk diri beliau. Okey, bagaimanapun Liu Darren sekarang ini berada di Dubai dan menyatakan fokusnya kini adalah untuk membimbing Lee Zijia dalam Asian Championship. Walaupun kalah kepada Angus Ng Kalong, mungkin ada tak perbezaan yang Roslyn sendiri nampak pada Zijia kali ini bila bersama dengan Liu Darren? Kalau kita tengok sebelum Lee Zijia berangkat ke Dubai pun memang Liu Darren ada guide dia kan di kejohanan-kejohanan yang sebelum ni. Kalau kita tengok, kalau dari segi perubahan tu tak nampak banyak perubahan sebenarnya. Masih lagi di tahap yang sama, kerana seperti yang kita sedia maklum, Liu Darren ni sebenarnya boleh lebih kepada rakan sparring. Bukan exactly full time sebagai coach.
Jadi ini dua situasi yang berbeza. Cuma Liu Darren ni dia cuma orang cakap apa, guide. Dia guide saja Lizija di kejohanan-kejohanan. Tetapi perubahan memang tak banyak yang ketara lah setakat ini yang kita dapat lihat. Okey, since kita dah sentuh tentang Lizija, menariknya kan Zija, Angus Angkalong, Lee Chuk Yew berlatih bersama di Hong Kong sebelum mereka berangkat ke Dubai. Tapi Zija terkandas di pusingan pertama. Komen Roslyn, apa yang maybe went wrong kali ini? Kalau dilihat ramai rata-rata mengatakan yang kesilapan Lizija pergi berlatih di Hong Kong bersama dengan Angkalong, walaupun beliau berjumpa dengan Angkalong di pusingan pertama di Dubai, tetapi saya rasa itu bukan perkara utama menyebabkan beliau tewas kerana pergi berlatih ataupun sparring di sana, kerana dia pergi bukanlah dalam waktu yang panjang. Dia pergi sebagai sparring untuk dalam masa yang singkat saja. Jadi sudah semestinya kalau kita lihat Angus Angkalong ni dah tahu dah sebenarnya corak permainan Lizija, bagaimana, mana kelebihan Lizija, mana kelemahan Lizija. Jadi saya rasa kalau Lizija tak pergi ke Hong Kong untuk sparring pun, saya rasa Angus Angkalong pun dah tahu dah corak permainan Lizija macam mana dan bagaimana beliau dapat menewaskan Lizija. Jadi saya rasa perkara ni bukan faktor yang menyebabkan Lizija tewas apabila beliau pergi sparring di Hong Kong. Betul, tak ada pemain yang pergi tak ada buat homework, betul? Betul. Okey, selain Zija, Ng Ziyong turut berdepan nasib sama. Tewas di pusingan pertama di tangan sparring Zija sendiri, Chuk Yew. Jadi apa yang mungkin perlu dilakukan Ziyong ni? Sebenarnya ialah walaupun sebelum ni kalau kita lihat di All England beliau menewaskan Victor Axelsen, tetapi sebenarnya masih banyak lagi yang harus dilakukan oleh Ng Ziyong, terutamanya dari segi fitness beliau lah kan. Sebab kalau kita tengok selepas dia berhempas pulas dengan Victor Axelsen, recovery beliau tu agak lemah sebenarnya. Jadi saya rasa Ng Ziyong harus lebih banyak fokus dalam latihan, terutamanya dari segi fitness ataupun endurance beliau. Ini yang harus beliau tekankan. Okey, rasanya tak sah kalau kita tak sentuh juga tentang kebangkitan Aaron Chia dan Soh Woo-yik yang bangkit ketika bertemu dengan Leo Rolly Fernando dan Daniel Martin. Tewas set pertama, lepas tu mereka bangkit dengan sangat membanggakan, Roslyn. Ya, memang agak mendebarkan lah apabila kita melihat permainan mereka semalam. Memang di set yang kedua tu memang sudah agak ketinggalan, tetapi mereka bangkit balik untuk merapatkan kedudukan dan juga menang sebenarnya di game yang kedua. Tetapi di game yang ketiga pun kita lihat memang, kalau dilihat memang corak permainan mereka ni sama sebenarnya. Sebab tu kalau kita lihat agak sengit permainan mereka, tetapi di penghujung di situ kita dapat lihat Aaron Chia dan Soh Woo-yik dapat mengekang ataupun dapat maintainkan performance mereka tu. Di hujung-hujung mereka melakukan serangan-serangan yang sedikit sebanyak sebenarnya memberi tekanan kepada pihak lawan. Okey, terima kasih Roslyn atas pandangan yang telah diberikan dan semoga semuanya dipermudahkan untuk semua pemain-pemain Malaysia masih lagi bertanding di kejuaraan itu. Thank you. Selamat Raya. Assalamualaikum. Selamat Raya. Bye. Salam.